tuan-tuan, Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berjumpa pada malam ni dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dalam majlis yang mudah-mudahannya insya-Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita semua sedang dipayungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya kita berada dalam satu majlis yang amat-amat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya kerana kita sedang menzahirkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balik kasih saya kepada Tuan Haji Mansur sebagai musim majlis pada malam ni, dan yang berusaha yang saya muliakan Tuan Haji Zahiri, Tuan Haji Zainal, dan seterusnya kepada ahli jawatan kuasa Surau Rawdatul Jannah, Rawdatul Jannah. Ni kita dalam taman syurga sekarang ni. Kita dalam taman syurga ni. Betul kan? Betul kan? Kan Rawdah tu taman, Rawdah tu taman, Jannah tu syurga. Jadi kita sedang berada dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, baik tuan-tuan. Yalah, pertamanya syukur sangat-sangat kepada Allah. Seperti mana yang kita maklum, pada hakikatnya kita sangat-sangat beruntung sebab kita ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Itu pasti, dan kita kena sangat-sangat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah yang mentakdirkan, Allah yang mencipta, Allah yang meletakkan, Allah yang menetapkan kita berada di dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak, mungkin agaknya tak tahulah kan. Mungkin kalau katakanlah tak sekarang, kalau dulu-dulu mungkin kita tidak termasuk mungkin umat Fir'aun agaknya kan. Sekarang sejuk rumah kan. Kan? Tapi kita alhamdulillah kita berada dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik tuan. Okey, dalam ruang-ruang waktu yang sedia ada, insya-Allah lah, saya kali pertama pun masa dihubungi, masa diberitahu 20 hari bulan, saya kata betul tak betul tarikh ini, sebab biasa ceramah kadang hujung minggu lah kan, Sabtu dan sebagainya. Tapi bila kata Jumaat, okeylah, saya pun pastilah. Yang mana poin saya, bila kita dapat ilmuan, besok kita cuti. Jadi kalau tak ada apa-apa pun, Tuan Haji Mansur cakap tadi, dia kata paling kurang sampai pukul 3. Boleh? Boleh tadi? Kata sayang Nabi. Ini belum hantar Palestin. Kan? Okay, baik. Tahu lah tuan-tuan, dalam ruang waktu yang ada, insyaAllah tuan-tuan kita tengok mana-mana yang patutlah mudah-mudahan. Okey, kalau kita tuan-tuan dengan cerita berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, sebenarnya terlalu banyak sudut pandang yang kita boleh bincangkan, terlalu banyak perkara yang kita boleh bawa dalam hidup kita dan sebagainya. Jadi saya yakin dan percaya dalam ruang-ruang yang kita ada, yang tuan-tuan ada pun selama ni, saban tahun, dan begitu juga mungkin dalam ceramah-ceramah, kata di tempat kerja dan sebagainya, ada banyak dah sudut-sudut pandang yang kita dapat tengok, yang kita dapat perhatikan. Jadi malam ni saya cuma nak bawa beberapa perkara saja sebagai pengukuhan, itu saja. Bukan kata tak ada tujuan nak mengajar, tak ada lah kata nak bagi kata benda-benda baharu sangat ke dan sebagainya, tak ada. Tetapi lebih kepada pengukuhan sahajalah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita boleh renung semula, kita boleh tengok semula, sama ada perjalanan hidup kita benar-benar di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki ataupun tidak. Yang ni kita kena perhati sangat-sangatlah. Sebab kita berada pada fasa akhir. Kita sebenarnya berada pada fasa akhir yang mana agak hampir, wallahualam, hanya Allah saja Maha mengetahui, tapi jauh tak jauh pun sebenarnya kita amat hampir dengan penghujung zaman atau penghujung dunia ni sebenarnya. Janganlah takut sangat kan. Sebab hakikatnya walaupun kita cerita pasal nak cerita kalau lah nak cerita pasal kiamat pun, sebenarnya kita terlalu hampir dengan kematian kita. Setuju? Setuju. Sebab kematian kita ni boleh berlaku pada bila-bila masa saja pun pada hakikatnya. Okey, baik. Saya suka kalau untuk bercerita berkaitan dengan Rasulullah SAW ni, saya suka untuk bermula daripada syahadatain kita terlebih dahulu.
Syahadatain kita ni yang berkaitan dengan kedua kalimah syahadah kita. Sebab pada asasnya untuk kita nampak atas dasar anchor paksi terutamanya supaya kita boleh benar-benar tanam dalam hati kita, kita boleh letak dalam sanubari kita, itulah sebenar-benarnya yang kita pegang selama-selama ni secara langsung. Sebab segala-galanya dia bermula daripada syahadah. Malah dalam satu kitab akidah Tahawiyah daripada Abu Ja'far At-Tahawi ada menyebutkan, dikatakan dalam satu matan, wal mitsaqul ladzi akhadhahu Allahu min Adam wa dzurriyyatihi. Dia ada satu matan, kata-kata dia kat sini ni, tapi kata-kata secara lalu saja. Katakan bahawa antara kita dengan Allah ada satu perjanjian. Antara kita dengan Allah ada satu perjanjian yang Allah dah ambil, Allah dah pegang dah. Bila saat Allah ambil perjanjian tu, masa kejadian dan terciptanya Adam alaihissalam. Tapi dia tak terhenti di situ, dia sambung lagi, wa dzurriyyatihi, dan zuriat-zuriatnya. Siapa zuriat-zuriat Adam? Siapa zuriat-zuriat Adam? Siapa? Kita lah. Kan, betul? Betul kan? Kita lah anak cucu Adam alaihissalam kan? Okey, baik. Okey. Jadi nak tengok perjanjian tu, kita tengok secara mudah pada syahadatain kita, dua kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Pertama tuan-tuan, pegang baik-baik sebab kita ada anak-anak. Saya tak mau bincang panjang, tak nak. Kita nak pegang satu benda supaya sampailah kita padam. Padam tu apa maksudnya tu? Mati. Okey, baik. Okay, right. Sampailah kita mati, kita senang faham. Lagi-lagi nak tanam pada anak-anak. Baik. Pertama, persaksian pertama, asyhadu an la ilaha illallah, yakni aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah satu-satunya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain tak ada, hanya Allah. Baik. Pegang betul-betul, bila kata Allah, Allah adalah matlamat hidup kita. Okay, pegang Allah adalah matlamat hidup kita. Secara mudah, kat mana kita nak nampak yang selalu kita baca selepas kita takbiratul ihram. Lepas tu kita baca apa? Lepas takbiratul ihram, lepas salat, masa dalam salat, lepas takbiratul ihram kita baca iftitah. Kan kita baca iftitah kan? Baik. Dalam iftitah ada dua bahagian. Bahagian yang kedua tu kita ada baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nanti tonton balik, rujuk semula Al-An'am, surah Al-An'am 162 dan 163. Kalau dia nak betul-betul, sebab tu Al-Quran tu. Jadi kalau dia nak betul-betul, dia start atau dia bermula dengan Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nanti boleh tengok balik lah. Baik. Kat situ ikrar kita. Apa ikrar kita? Sesungguhnya salat aku, wa nusuki ibadat aku, wa mahyaya hidup aku, wa mamati, apa mamati? Mati aku, lillahi rabbil alamin, hanya semata-mata kerana Allah, just for the sake of Allah, 100% niat kerana Allah. Baik, jadi Allah adalah matlamat hidup kita. Dalam arti kata lain, apapun yang kita buat, siapapun yang kita sayang, maka dia mesti kerana Allah. Kalau sayang anak, dia mesti sayang anak tu kerana Allah. Kalau anak tak bangun subuh, contoh, katakanlah, dia tak salat, kita pun tengok, alah, dia baru balik daripada asrama, sekali-sekali dia penat tu, dia balik ke rumah kita, biarlah dia tidur dulu dan supaya nanti boleh qada. Contoh katakanlah, kita pun biar. Itu sayang anak ke tak? Sayang anak ke tak? Sayang. Itu sayang anak kerana anak.
tapi dia tak sayang anak kerana Allah. Ada beza. Kalau dia sayang anak dia kerana Allah, dia tetap akan utamakan atas nama Allah. Bangun dulu solat, lepas solat sekarang tidur dah balik. Contoh katakanlah macam tu. Tak adalah sampai haram kan. Kalau walaupun lepas subuh orang contoh kadang-kadang kan. Itu tak apa. Tapi yang paling asasnya apa? Solatlah dulu. Paling-paling tidak. Kalau ada yang namanya kata anak perempuan kita, contoh katakanlah dia pakai legging. Tahu legging ayah-ayah? Legging, tahu? Oh tahu legging ni seluar ketat, pakai seluar ketat, keluar daripada rumah, maksudnya tunjuk aurat. Kita pun tengok, lawan aku, contoh kadang-kadang kan. Baik, dia tak tegur, dia sayang tak anak dia? Sayang tak anak dia? Sayang, tapi dia sayang anak dia kerana dia tu sebagai anak, tapi dia tak sayang anak dia kerana Allah. Ada beza. Nampak Dia sayang tapi dia tak sayang kerana Allah. Kalau dia sayang kerana Allah, yang salah tetap salah. Yang salah tetap salah, dia tetap akan tegur. Itu asas dia paling mudah. Baik, okey. Jadi Allah matlamat hidup kita. Kemudian syahadah yang kedua, persaksian kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau Allah tu matlamat hidup, pegang baik-baik, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah jalan hidup untuk sampai pada matlamat hidup. Boleh kan? Allah matlamat hidup, adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan hidup untuk sampai pada matlamat hidup. Dalam erti kata lain, kalau tak pakai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pakai Nabi, maka dia boleh sampai tak pada Allah? Dia tak mungkin boleh sampai pada Allah. Dia mesti pakai baginda Rasul sallam. Jalan hidup Nabi itulah yang dia mesti pakai untuk sampai pada Allah. Pakai cara lain mustahil sampai pada Allah. Jadi dia takkan dapat kata matlamat hidup yang sebenar-benarnya tadi itu. Jadi dalam arti kata lain, itulah satu-satunya jalan untuk kita pegang. Jadi tuan-tuan, pegang sangat-sangat untuk diri kita dan juga untuk letak pada anak-anak kita dan sebagainya sebagai satu anchor yang paling asas. Allah adalah matlamat hidup kita. Apa yang kita selalu buat, itulah untuk Allah sebenar-benarnya. Kita kerja, kita bercampur dengan orang, sedekah kerana Allah dan sebagainya, itu semuanya mesti atas nama Allah. Adapun Muhammad SAW adalah jalan hidup untuk sampai pada Allah. Mana nak capai dalilnya tadi itu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, bagi tahu dengan orang, kalau benar-benar kamu semua merujuk pada kita, cinta kasih pada Allah, maka fattabi'uni, kamu semua ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu itu untuk peringkat 1. Baik. Okey, itu dimensi 1, perkara 1 yang tuan-tuan dan juga dengan tegas untuk diri saya yang bercakap, untuk diri saya sendiri, untuk kita pegang sangat-sangat. Ada anchor matlamat hidup, satu lagi jalan hidup. Satu. Yang kedua, okey, secara ringkas. Kalau kita tengok soalan dia, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa untuk kita? Apa yang Nabi SAW bawa untuk kita? Baik. Pertamanya kita kena tengok, oleh kerana anchor dia tadi tu merujuk kepada Allah, maka pastinya Nabi SAW dan itu juga sebelum-sebelumnya para rasul dan para anbiya yang lain dibawa satu anchor yang tetap sama, iaitu akidah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Semata-mata. Jangan orang kata ada sembah lain, ada percaya kuasa lain, dia tak boleh. Dia mesti wahdah Allah semata-mata. Maksudnya apa? Tunduk patuh kita, ibadat kita, iman kita tumpah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala.